Salam sejahtera, nama saya Fedro Rojit, nombor matriks 252-197 bersama dengan Tuan Ahmad Zainal bin Tuan Ismail 291037 merupakan ahli kumpulan 10 akan membentangkan tugasan kumpulan untuk tajuk Majlis Keselamatan Negara. Okey, di dalam pengenalan Majlis Keselamatan Negara akan menceritakan sebuah agensi persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Orang-orang yang bertanggungjawab mengurus dan menyelaras pelaksanaan dasar berkaitan keselamatan Malaysia dan memberitahu penubuhan secara resminya pada tahun 1971. Punca kuasa kepada MKN adalah arahan MKN nombor 1 yang berdasarkan kepada Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979. Pada 1 Ogos 2016, Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 berkuat kuasa di Malaysia. Okey. Fungsi dan kuasa Majlis Keselamatan Negara. Fungsi Majlis Keselamatan Negara yang pertama, membuat dasar dan langkah-langkah strategik berhubung keselamatan negara, kedaulatan integriti wilayah, pertahanan, sosial politik, ekonomi, sumber strategik, perpaduan negara dan lain-lain. Yang kedua, memantau pelaksanaan dasar dan langkah-langkah strategik keselamatan negara. Yang ketiga, menasihati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pengisytiharan kawasan keselamatan. Yang keempat, melaksanakan apa-apa tugas lain yang berkaitan dengan keselamatan negara bagi maksud pelaksanaan Akta MKN 2016. Okey, di dalam MKN ini terdapat jawatan-jawatan tertentu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan setiap arahan keselamatan lah untuk negara. Okey, untuk keanggotaan MKN bagi tahun ini iaitu 2022. Yang pertama, Perdana Menteri. Perdana Menteri dipegang oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, merupakan sebagai pengerusi. Manakala timbalan pengerusi iaitu timbalan Perdana Menteri masih kosong lah, belum ada apa-apa siapa yang memegang jawatan tu. Yang ketiga, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Ahmad Zainal bin Tuan Ismail akan meneruskan pembentangan kumpulan saya, iaitu bertajuk Arahan-Arahan MKN. MKN ini adalah merujuk kepada ringkasan Majlis Keselamatan Negara. Arahan ini adalah bertujuan untuk menggariskan dasar dan mekanisme pengurusan sesuatu insiden ataupun kejadian secara menyeluruh, meliputi peringkat sebelum, semasa dan selepas sesuatu kejadian ataupun insiden yang berlaku. Arahan ini juga menjelaskan peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela dalam pengurusan sesuatu kejadian, insiden ataupun krisis. Seperti mana slide arahan-arahan MKN yang telah saya sediakan, saya dapat senaraikan beberapa arahan MKN nombor 1 sehinggalah arahan MKN nombor 23. Daripada arahan-arahan ini, saya sendiri familiar dengan arahan MKN nombor 18, 20 dan juga 21. Arahan MKN nombor 18 adalah berkenaan pengurusan dan pengendalian krisis keganasan, iaitu melibatkan ancaman pengganas. MKN 20 adalah berkenaan dengan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara, iaitu melibatkan apa-apa sahaja bencana maupun banjir, runtuhan yang melibatkan kehilangan nyawa ataupun krisis yang berskala besar.
Nanti saya akan huraikan berkenaan dengan bencana-bencana yang terdapat dalam arahan MKN 20. Seterusnya, arahan MKN 21 adalah berkenaan dengan pengurusan dan pengendalian situasi ancaman ketenteraman awam. Arahan MKN nombor 21 ini adalah lebih kepada merujuk kepada situasi-situasi ketenteraman awam yang berlaku dalam negara kita ini. Contohnya, rusuhan, demonstrasi, flash mob dan lain-lain lagi kejadian yang melibatkan keadaan ketenteraman awam. Tajuk seterusnya adalah peranan dan tanggungjawab MKN di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Yang pertama, MKN bertindak sebagai sekretariat kepada pengurusan dan bantuan bencana jawatankuasa di semua peringkat dalam menguruskan bencana berkaitan bagi memastikan jawatankuasa tersebut dapat menjalankan tugas dengan lancar dan berkesan. Peringkat-peringkat di dalam jawatankuasa ini terdiri daripada peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat pusat. Poin yang kedua, MKN juga memainkan peranan penting untuk memastikan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara adalah dilaksanakan dan diamalkan agar berjalan dengan lancar. MKN juga bertanggungjawab untuk memastikan postmortem dilakukan selepas barang kejadian bencana untuk menilai dan mengenal pasti kelemahan dalam pengurusan bencana dan mengambil langkah untuk membaikinya pada masa hadapan. MKN juga bertanggungjawab menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk menyelaras jawatankuasa pengurusan dan bantuan bencana dan mekanisme operasinya dari peringkat awal. Kejadian-kejadian bencana adalah seperti berikut. Yang pertama, bencana alam seperti kejadian banjir, ribut taufan, gempa bumi, tsunami, ombak besar, kemarau dan tanah runtuh. Bencana yang kedua adalah bencana industri, termasuk kejadian letupan, kebakaran, pencemaran dan kebocoran bahan-bahan berbahaya di kilang, loji dan depot yang memproses, mengeluar dan menyimpan bahan-bahan yang berkenaan. Bencana yang ketiga adalah jenis kemalangan yang melibatkan pengangkutan, penyaluran dan pemindahan bahan-bahan berbahaya. Keempat adalah keruntuhan bangunan dan struktur-struktur khas. Yang kelima, bencana jenis kemalangan udara yang berlaku di kawasan yang berkependudukan tinggi. Seterusnya, pelanggaran atau kegelinciran kereta api dan lain-lain sistem pengangkutan rel yang melibatkan jumlah mangsa dan kemusnahan harta benda yang besar. Kebakaran yang melibatkan kawasan yang luas, termasuklah kebakaran bangunan tinggi dan struktur khas yang mempunyai ramai orang. Seterusnya, kejadian bencana seperti kejadian empangan ataupun takungan air pecah. Kemalangan kimia, biologi, radiologi dan nuklear melibatkan pemasangan atau yang berkaitan dengannya, yang mana kemalangan ini berkemungkinan boleh merebak dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda atau pencemaran alam sekitar serta menjejaskan aktiviti-aktiviti setempat. Kejadian jerebu juga boleh menimbulkan keadaan kecemasan alam sekitar yang menggugat keselamatan, kesihatan dan ketenteraman awam, perjalanan pentadbiran kerajaan dan juga aktiviti ekonomi negara. Kejadian penularan wabak penyakit juga yang tidak terkawal, contohnya COVID-19 yang melanda negara kita ini. Dan yang terakhir adalah lain-lain kejadian bencana yang akan diisytiharkan dan ditetapkan oleh kerajaan. Tajuk seterusnya adalah arahan MKN nombor 20, iaitu berkaitan dengan bencana. Jenis-jenis bencana telah saya sampaikan pada slide sebelum ini.
Pada kali ini, pembentangan saya adalah menjurus kepada kelemahan dalam pengurusan bencana. Saya ambil contoh semasa kejadian banjir yang berlaku pada tahun 2021, iaitu isu berbangkit berkaitan arahan MKN nombor 20 adalah berhubung kejadian banjir yang berlaku di Taman Seri Muda Shah Alam, Selangor. Kejadian bencana banjir ini yang berlaku pada 18 Disember tahun 2021 telah mengakibatkan pelbagai kerosakan teruk dan juga kejadian yang tidak diingini. Terdapat beberapa kelemahan dalam kalangan agensi berkaitan dalam memahami peranan dan tanggungjawab mereka di bawah arahan MKN bagi tempoh sebelum, semasa dan selepas. Kerajaan juga telah mengenal pasti bahawa kelemahan yang timbul dalam perintah dan kawalan, iaitu command and control, akibat daripada ketiadaan nakma di peringkat negeri dan daerah, sekaligus menyukarkan penyelarasan secara langsung dengan agensi di lapangan. Walaupun fungsi dan tanggungjawab nakma ini telah menyeluruh, iaitu yang pertama, menyelaras mekanisme pengurusan bencana, merangka dasar pengurusan bencana negara, mengawal selia pelaksanaan dasar dan pengurusan bencana negara, menyelaras inisiatif pengurangan risiko bencana, mengkoordinasi latih amal pengurusan bencana, melaksanakan program kesedaran awam, melaksanakan after action revise, menguruskan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara, mengertai pasukan misi bantuan kemanusiaan bencana, mengatur gerak SMART. Fungsi dan tanggungjawab nakma ini adalah menyeluruh. Jadi walau bagaimanapun terdapat kekangan dari segi kekuatan, yang mana ni nakma ini hanya di peringkat pusat saja untuk koordinasi. Jadi bencana banjir yang berlaku di Shah Alam, iaitu di Taman Seri Muda dan juga lain-lain kawasan sekitar, nakma tidak dapat koordinat dengan agensi-agensi yang memberi bantuan ataupun yang terlibat dengan operasi menyelamat di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri, disebabkan oleh kekurangan manpower nakma itu sendiri. Kelemahan ini dalam mengurus dan mengumpul maklumat berkaitan pengurusan bencana yang masih dilakukan secara konvensional dan tidak selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Jadi, insiden yang telah berlaku pada tahun 2021 ini diharapkan menjadi iktibar pada pihak yang bertanggungjawab, terutamanya nakma, dalam menyelaraskan dengan agensi-agensi yang terlibat di lapangan agar kejadian ini pada masa-masa mendatang dapat kita tangani dengan cara yang baik. Seterusnya adalah penambahbaikan. Penambahbaikan yang dapat saya senaraikan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang berlaku pada insiden sebelum ini, iaitu kejadian banjir. Jadi yang pertama adalah penyebaran maklumat kepada pasukan dan agensi respon. Mangsa banjir masih lagi perlu kita perbaiki. Penggunaan teknologi retort untuk menyediakan makanan yang boleh dimakan, yang boleh bertahan selama berbulan-bulan. Yang ini sesuai untuk kita salurkan kepada pusat-pusat pemindahan banjir. Penglibatan pertubuhan NGO dalam perkara-perkara yang berkaitan perlu juga diselaraskan bagi melancarkan penyampaian bantuan ataupun menyelamat. Yang terakhir sekali, semasa musim hujan monsun, pihak berkuasa tempatan harus memainkan peranan proaktif dalam memastikan semua longkang ataupun saliran kekal berfungsi dan bebas daripada halangan. Akhir sekali, kesimpulan, dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana perlu dimuktamadkan supaya pada masa hadapan semua tindakan yang diambil di setiap peringkat oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan akan menjadi lebih tegas, stabil dan produktif.
Kewujudan dasar pengurusan dan bantuan bencana akan membantu semua sektor yang terlibat menjalankan misi mereka dengan lebih teratur dan selaras, sekaligus mengelakkan sebarang pemazaran tenaga dan masa, kekeliruan, konflik dan percanggahan atau konflik kepentingan semasa bekerja dalam sesuatu bencana. Sekian, terima kasih.